Selamat pagi semua. Hari ini kamu akan bermula melaksanakan kerja lapangan geografi pada tahun 2021. So, berikut adalah langkah-langkah. Di dalam slide ini, cikgu akan bagi tahu langkah-langkah penyediaan kerja lapangan. Tetapi kita akan buat step by step, satu persatu. Bukan terus habis. Sebab kerja khusus ini mungkin mengambil masa selama 2 atau 3 minggu untuk disiapkan. Nah, bergantung kepada kamulah. Kalau dapat siap cepat, cepatlah. So, ini adalah prosedur sebelum melaksanakan kerja lapangan. Yang pertama ialah kerja lapangan ini kamu boleh laksanakan sama ada dia bertulis atau bertype. Kamu boleh tulis tangan ataupun di komputer lah. Kerja lapangan yang dilaksanakan mesti menggunakan kertas kajang atau buku latihan yang banyak kosong kan. Dan mana-mana lah yang kamu boleh tulis yang kamu rasa sesuai. Jangan nota yang kecil ya, jangan nota yang kecil itu. Kalau boleh yang ada size A4 ataupun A3 kata, A5 macam tu. Pemilihan lokasi disarankan kawasan tempat tinggal sendiri sebab kamu kenal kawasan tempat tinggal kamu, jadi senang untuk mendapatkan data. Peta lakar, nanti kamu akan lukis peta lakar juga. Dan peta lakar ini perlu dilukis di dalam kertas putih ya, yang bersaiz A4. Sama ada kamu mau lukis peta lakar itu menggunakan pensel saja ataupun boleh juga berwarna, dan peta lakar itu mesti menggunakan simbol-simbol yang bersesuaian. Dan dalam kerja lapangan ini kamu akan melukis graf ataupun carta pie. Sekiranya kamu melukis graf, kamu kena lukis di kertas graf. Manakala kalau carta pie di kertas putih yang bersaiz A4. Alright? Next. Senarai kandungan. Senarai kandungan ini cikgu sediakan di sini untuk susunan kamulah, susun atur apabila sudah selesai. Dan ini ada susunan atur dia, penghargaan. Penghargaan cikgu tidak akan bincang pada hari ini sebab nanti kamu boleh buat penghargaan pada setelah kamu punya kajian yang sudah selesai, hampir selesai. Kemudian pendahuluan. Kita akan start dengan pendahuluan di mana kamu akan menguraikan tajuk yang dipilih. Objektif kajian, kawasan kajian. Untuk kawasan kajian ini, disinilah kamu akan melukis peta lakar. Dan setelah lukis peta lakar, kamu akan menguraikan ciri fisikal dan ciri budaya yang ada di dalam peta lakar. Next. Kaedah kajian. Kaedah kajian wajib 3. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 3. Hasil kajian. Di hasil kajian inilah yang kamu akan tulis lebih panjang lah. Sebab di sini ada beberapa objektif yang kamu kena jawab. Alright. Rumusan. Ini seperti biasalah merumus kajian. Rujukan ini kamu kena senaraikan apa-apa rujukan yang kamu sudah guna. Termasuklah orang per orangan. Lampiran. Untuk lampiran sekurang-kurangnya 1 gambar. Sama ada gambar macam bila kamu menjalankan kamu punya kajian lapangan ataupun apa-apalah yang sesuai. Alright? So, itu senarai kandungan. Seterusnya, ini adalah langkah penyediaan kertas kerja lapangan. Nah, yang ada 1, 2, 3, 4, 5 bahagian sebenarnya. Ada 5 bahagian di sini. Cikgu akan bincang satu persatu. Cikgu tidak akan ambil terus
habis hari ini. Alright, supaya kamu tidak bingung. Alright, oke. Untuk yang pertama ialah pemilihan tajuk. So, kalau ikut betul, belajar perlu memilih tajuk yang sesuai untuk mendapatkan sesuai dan mudah untuk mendapatkan maklumat. Oke, tetapi untuk kamu, cikgu sudah sediakan tajuk. Oke, yaitu kajian tentang amalan kita semula di kawasan kajian. Oke, jadi ini adalah tajuk kamu lah. Oke, tajuk kamu. Oke, seterusnya. Di dalam pemilihan ini, pendahuluan ini, kamu kena menguraikan tajuk yang kamu pilih itu. Oke, macam mana kamu menghurai? Oke, saya memilih tajuk amalan kita semula di kampung. Oke, tolong nyatakan apa nama kampung yang kamu pilih. Kawasan yang kamu kaji itu. Contohnya, saya memilih tajuk amalan kita semula di kampung Samparita. Oke, sebagai tajuk kajian saya. Oke, jadi nyatakan sebab kenapa kamu pilih. Oke, saya memilih tajuk ini karena. Karena apa? Karena ia merupakan satu amalan yang penting pada masa kini. Oke, contoh. Mungkin kamu boleh tambah lagi lah. Oke, dan untuk perangkat yang seterusnya, kamu kena nyatakan tempo pelaksanaan kajian. Oke, macam mana? Saya diberi tempo selama berapa lama? Ini jangan dulu kamu isilah. Kita tidak tahu kan berapa. Tapi cikgu jangkakan dalam 2-3 minggu. Oke, untuk menyiapkan tugas ini bermula pada hari ini ya, 2 hari bulan 11, 2021. Alright? Oke, itu untuk pendahuluan. Dia termasuk dalam pemilihan tajuk. Oke, itu kertas yang pertama. Oke, objektif kajian. Objektif kajian ini menyerahkan objektif kajian dengan menyatakan nama kawasan kajian. Oke, objektif kajian ini, cikgu mau kamu salin semula objektif yang cikgu bagi selepas ini. Oke, dan kawasan kajian perlu ditukar nama kampung atau lokasi yang kamu pilih. Oke, ini adalah dia punya apalah. Tapi sebelum itu, kamu kena tulis di dalam kamu punya kertas. Di dalam kajian ini terdapat berapa objektif? Kalau di sini cikgu bagi 5, terdapat 5 objektif yang perlu dicapai. Oke, yang pertama mendefinisikan konsep, B menyerahkan jenis bahan yang boleh dikitar semula. Oke, mengenal pasti kepentingan amalan kita semula di. Oke, macam yang cikgu cakap tadi. Oke, macam cikgu cakap tadi, kawasan. Setiap kawasan kajian ini kamu kena bagi nama kampung. Contohnya kampung Dam. Cikgu tidak boleh tulis lah. Damai. Jadi setiap kawasan itu kamu kena buat kampung damai. Contoh. Alright, next. Ini salin balik saja, mudah saja. Oke, mudah saja. Oke, next ialah kawasan kajian. Oke, untuk kawasan kajian, kamu kena lukis peta lakar sebelum menghurai pemilihan kawasan kajian kamu. Oke, berdasarkan ciri fisika dan ciri budaya. So, pelajar perlu melukis peta lakar menggunakan simbol yang sesuai. Boleh berwarna juga. Oke, ada 2 contoh yang cikgu mau bagi tengok kamu peta lakar. Yang pertama ialah peta lakar yang tidak berwarna. Oke, dan peta lakar yang kedua yang berwarna. Oke, yang berwarna. Ini adalah contoh. Alright, next. Oke, apa yang perlu kamu titik beratkan apabila melukis peta lakar? Apa yang wajib ada di dalam peta lakar?
Oke, yang pertama ya wajib adalah tajuk. Oke, tajuk mesti ada. Kalau di sini kamu tulis sana peta lakar kampung damai. Kemudian pemindang. Pemindang ini ya yang garisan ini. 4 segi ini. Ini adalah pemindang. Oke, pemindang. Oke, untuk petunjuk, kawasan petunjuk pun mesti ada dia punya pemindang. Oke, kemudian arah mata angin perlu. Oke, biasanya arah mata angin ini kamu letak di atas. Atas sebelah kanan. Oke, kemudian simbol. Oke, ini simbol. Ini maksudnya ini ya. Kalau jalan raya, simbol dia begini. Kalau pertempatan, simbol dia begini. Masjid begini simbolnya. So, menggunakan simbol yang sesuai. Oke, tapi kelas, bila menggunakan simbol, sekiranya simbol itu tiada di dalam, tiada simbol yang sepatutnya. Contohnya, perhentian bas. Oke, dalam geografi tidak ada simbol perhentian bas. Jadi, tolong abaikan sekiranya tiada simbol-simbol tersebut. Oke? Oke, kemudian last sekali ialah petunjuk. Ini petunjuk ini berdasarkan simbol ini. Oke, untuk petunjuk kamu kena susun daripada ciri fisikal ataupun ciri budaya kepada ciri fisikal atau budaya. Contohnya macam jalan raya, pertempatan, masjid, kilang, sekolah. Ini adalah ciri budaya. Oke, kemudian kita ada sungai, tasik, kontur, dan paya bakau. Ini adalah ciri fisikal. Jadi dia susun mengikut ciri. Paham? Oke, so next. Alright, so apa yang kamu perlu buat hari ini adalah yang pertama, kamu kena buat pendahuluan. Oke, pendahuluan itu kamu memperkenalkan tajuk kamu. Ingat kenapa kamu pilih tarikh? Oke, tarikh itu kamu boleh start dengan hari ini. Oke, dan kita coba ambil dalam 3 minggu untuk melaksanakan. So, tolong kira bila dia punya tarik las. Oke, yang kedua ialah objektif. Objektif, cikgu sudah sediakan, kamu cuma murnikan saja. Alright, dan last sekali ialah peta lakar. Oke, peta lakar ini sekiranya kamu tidak dapat siapkan hari ini, tiada masalah, kamu boleh hantar pada minggu hadapan. Oke, dalam masa yang sama, kamu boleh bertanya juga dengan cikgu sebab mau cuti kan, cuti 3 hari ini, kamu boleh start sudah melukis peta lakar. Bolehlah santai-santai, kan tidak apa-apa. Sudah PDPR yang lain pun tidak terkacau. So, bolehlah kamu buat lukis peta lakar. So, apa-apa soalan, kamu boleh PM cikgu. Oke, itu saja untuk hari ini. Selamat membuat kerja lapangan.